Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Hari ini kami akan membentangkan tentang proses kejadian manusia. Konten video kami ialah ahli kumpulan, pengenalan, objektif, penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama, proses kejadian manusia, teori Darwin, beza manusia dengan makhluk lain, rumusan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 bunga iaitu Siti Maisarah, Nurul Kaisyah Amira, Nur Fatin Alia, Nurin Maisarah. Bagi bahagian pengenalan, seperti kertas, manusia juga diciptakan dengan tujuan dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Allah telah menciptakan manusia melalui beberapa proses. Proses penciptaan manusia telah dinyatakan dalam Al-Quran dalam lingkungan 1400 tahun sebelum wujudnya kemajuan sains yang mengkaji proses perkembangan janin manusia di dalam rahim seorang wanita. Proses kejadian manusia ini dapat dilihat melalui dua proses yang berbeza, iaitu proses kejadian manusia pertama dan proses kejadian manusia yang seterusnya. Namun, terdapat juga teori dari sarjana barat yang dikenali sebagai Darwinism tentang proses kejadian manusia. Pembentangan ini melibatkan dua objektif. Objektif yang pertama menjelaskan proses penciptaan manusia yang pertama dan seterusnya. Objektif kedua adalah mengkaji kebenaran teori Darwin berdasarkan kejadian asal manusia. Kami mulakan dengan penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Surah Az-Zukhruf ayat 60 telah memberi maksud khalifah secara ringkas, iaitu perwakilan. Sebagai manusia pertama, Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai khalifah pertama, Adam juga bertindak sebagai Nabi dan Rasul untuk berdakwah di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30 membuktikan yang Allah menciptakan khalifah di bumi dari bangsa manusia yang berasal dari tanah di bumi dengan sempurna akal, tubuh dan jiwa secara lengkap. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggungjawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah manusia sebagai khalifah, yakni sebagai wakil, pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Sebagai seorang khalifah, manusia memegang tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi menerangkan proses kejadian manusia, mari kita lihat surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis nutfah, iaitu air benih, pada penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan nutfah, air benih itu menjadi sebuku alaqah, iaitu darah beku. Lalu kami ciptakan alaqah, darah beku, menjadi seketul mudarah, daging yang dikunyah. Kemudian kami ciptakan mudarah, daging yang dikunyah itu menjadi beberapa izam. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan lam. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Proses kejadian manusia bermula dengan nutfah. Pada peringkat ini, ia melibatkan proses persenjawaan antara ovum dan sperma. Seterusnya, nutfah akan membentuk alaqah. Alaqah baru maksud segumpal darah yang menempel pada rahim. Kemudian membentuk mudarah. Mudarah bermaksud seketul daging embryo yang membentuk seketul daging berukuran 1 cm. Seterusnya adalah izam dan lam. Pada peringkat ini, tulang dan daging terbentuk. Pembentukan otak berlaku, seluruh saraf, tulang belakang, perut, usus, sistem dan saluran pernafasan. Kemudian diikuti dengan nasy'ah khalqan akhar, di mana penyempurnaan janin berlaku. Saiz janin akan bertambah besar. Dan terakhir sekali adalah nafur ruh, yang membawa maksud peniupan ruh ke dalam janin. Ruh akan ditiupkan selepas 120 hari persenjawaan berlaku. Kesimpulannya, proses pembesaran bayi semasa dalam kandungan ibu dapat membuktikan ketelitian dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan makhluk. Seterusnya, satu teori barat telah diwujudkan iaitu teori Darwinism. Apakah itu teori Darwinism? Teori Darwin berpendapat bahawa organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan ciri fisik atau perilaku. Teori Darwinism terbagi kepada dua, iaitu common ancestor and natural selection. Common ancestor, semua makhluk hidup berasal dari keturunan yang sama, iaitu nenek moyang bagi manusia adalah kera. Yang kedua, natural selection, alam mengadakan seleksi terhadap individu-individu yang hidup di dalamnya. Namun, teori ini telah ditolak oleh saintis Islam.
Dari perspektif Islam, Al-Quran telah menjelaskan bahawa Nabi Adam diciptakan dari tanah yang kering dan kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan dengan keadaannya. Surah Al-Isra ayat ke-70, kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala selaku pencipta yang maha mengetahui segala-galanya telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakan. Kesimpulannya, ternyata bahawa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan akal fikiran yang mampu berfikir mengatasi setiap ciptaan makhluknya yang lain. Sekalipun mempunyai tubuh badan yang kecil dan lemah berbanding ciptaan Allah yang lain, namun dengan akal fikiran yang dikurniakan ini mampu untuk manusia mengawal selia dan terkehadapan berbanding dengan yang lain. Okey, rumusannya. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, dapat dirumuskan bahawa manusia diciptakan sebagai sebaik-baik makhluk dan diangkat darjatnya kerana dikurniakan akal fikiran. Akal fikiran yang dikurniakan membantu manusia untuk membuat pilihan dalam kehidupan sehariannya. Akal juga mendorong manusia untuk menjadi makhluk yang berjaya di dunia dan di akhirat. Manusia diberikan akal untuk menjalankan tujuan hidupnya sebagai abid dan khalifah. Kedua-dua peranan ini memberi kebaikan seluruh alam jika dilakukan secara konsisten dan terancang. Oleh itu, tidak layak bagi seorang manusia direndahkan martabatnya dengan teori Darwin yang mengatakan bahawa manusia merupai transformasi seekor kera. Sekian, terima kasih.